Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini adalah video kedua aku. Video kedua mengenai Form 6. Aku ada terjumpa satu video ni. Weh, tak panas ke kau pakai baju kemeja lepas tu butang sampai atas? Tai tak pakai tai? Tai yang ada lambang sekolah tu tak pakai? Tak payah weh, kau pakai baju apa-apa. Kita dah kat universiti. Cikgu, saya ada soalan. Bukan cikgu, kat universiti. Aku tak kisah kalau content creators nak buat perbandingan antara Form 6 dengan diploma, sebab masing-masing ada kekurangan dan kelebihan sendiri. Apa yang buat aku tak puas hati ialah intonasi dalam video tersebut. Nak bandingkan Form 6 dengan diploma secara positif, tetapi lebih kepada merendahkan Form 6. Disebabkan itu, dalam video ni aku cuba untuk clarify yang Form 6 is not alternatif yang kebudak-budakan anymore. Dalam Form 6 juga, kita orang bukan just belajar 24/7. Form 6 hanya ada dua badan unit beruniform, iaitu KASPA dengan PBSM. Tetapi berdasarkan pengalaman aku, badan unit beruniform kita orang tak seaktif sekolah menengah. Kita orang ada juga buat hari sukan, and then sebelum pandemik hari tu memang aktif jugalah, ada main bola tampar, main badminton, ada buat pertandingan. But after pandemic, everything just stop. And bagi mereka yang kata Form 6 ni tak pandai buat kerja, tak pandai, dorang ni still tak matang, still kebudak-budakan, paling nerd. I guess it's actually wrong, sebab dekat Form 6 kita orang dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Kita orang dilatih untuk uruskan majlis. Sebagai contoh, semasa aku semester 1, cikgu-cikgu dah bagi peluang kepada junior untuk handlekan majlis perhimpunan. Keep in mind, majlis perhimpunan kita orang bukan macam majlis perhimpunan sekolah menengah. It's a bit different. Like, setiap kelas yang handle majlis perhimpunan tersebut perlu sediakan report, perlu buat preparation yang very complex and difficult. And even aku time tu junior, tapi junior-junior memang dah diberikan tugas yang quite important. Kita orang dah handle majlis graduation untuk senior, and majlis-majlis ni bukan majlis yang sempoi-sempoi, sebab Form 6 sangat utamakan formality. At least bagi pusat tingkatan 6 aku memang utamakan formality. Kami ada 3 pertubuhan. Antaranya ialah MPP, camp ataupun setiap kali buat majlis untuk guru-guru, pasti student yang handlekan. And jaranglah guru-guru nak masuk campur, sebab guru-guru memang galakkan pelajar-pelajar untuk memimpin. Pelajar digalakkan untuk alami sendiri pengalaman untuk menyampaikan ucapan, untuk membuat report, untuk mengetuai suatu kumpulan. Seperti yang korang tahu, murid memang tak dibimbing oleh lecturer. Tapi di Form 6, murid still dibimbing oleh cikgu. Ada yang tanya mengenai macam mana proses exam murid, macam mana proses pembelajaran murid. Biasanya ujian murid ni dijalankan semasa semester 2. So sebelum semester 2 tu, cikgu memang ada buat beberapa simulasi speaking test, supaya student ni tak awkward bila bercakap semasa exam yang sebenar. Sebab most of us struggle with verbal, struggle with percakapan. Sometimes kita dah tahu idea yang ada kat otak, tapi kita tak boleh nak lafazkan. That's why cikgu buat macam tu. That's actually one of the advantage of Form 6. And aku pun dapat band 4. Muid is not an easy subject. Muid tak sama dengan English Form 5. Orang yang dah biasa guna English pun sometimes struggle dengan muid. And sangat jarang untuk nampak student yang dapat band 5 dengan band 6. It's not impossible, tapi sangat-sangat jarang. And muid ni juga ada cara untuk jawab, means ada format. Essay tak boleh just jawab sembarangan. Macam dekat SPM, ada soalan essay
narrative writing. Maknanya kau just tulis cerita mengenai sesuatu. Dalam muat ni lebih kepada critical thinking. Dia akan bagi topik yang sangat-sangat mature. So you need to read a lot of articles and newspapers. It's very important to have cikgu untuk bimbing. Sedangkan even dekat diploma, dekat degree, orang upah cikgu form 6 untuk ajar dorang. Kerja khusus STPM tak sebanyak budak diploma. Tapi it's not easy. Berdasarkan apa yang aku tengok, apa yang aku observe semasa dekat form 6, and even aku tengok senior-senior yang struggle nak buat kerja khusus, the main reason is because dia delay their work. Dorang hantar assignment last minute, dorang hantar proposal last minute, and then even though dorang ada laptop, tapi dorang still delay kerja dorang. So it's going to be hard if you delay your work. So semasa kerja khusus ni ada manual, ada guidance daripada NPM, apa yang korang boleh buat, apa yang korang tak boleh buat. So dalam video tu dia assume yang budak form 6 ni tak tahu format untuk buat assignment. It's really wrong sebab kita orang memang dah belajar masa form 6. Masa semester 2 kita orang memang dah belajar semua benda tu. Cikgu tak tolong kita orang, tak fully bagi tahu A sampai Z macam mana nak buat kerja khusus. Aku guna PowerPoint, guna Word sejak umur 14 tahun, 13 tahun. So I guess it's not a problem. Sebab kalau kita orang tak tahu macam mana nak buat kerja khusus, right? Bukannya kita orang bayar orang lain untuk buat kerja khusus kita orang. Satu lagi mengenai kerja khusus, korang pasti akan dapat rejection banyak kali. Aku pun kena reject banyak kali. Dalam video sebelum ni pun ada yang tanya, form 6 ni perlu ke laptop? So, disebabkan kena buat kerja khusus, memang perlu laptop. Tapi aku faham, ramai yang tak mampu nak beli laptop, especially when they don't expect to pursue their study in university. Aku sepanjang SEM 1, SEM 2 memang tak ada laptop. So, korang mesti tanya, kalau takkan nak pinjam kawan, right? Sebab kawan pun nak buat kerja juga. So, apa yang aku buat adalah aku buat kerja khusus aku dalam phone. Aku download PowerPoint, and then download Word, and then download Excel, and then tapi bila buat dalam phone ni faham-faham lah, ada yang tak complete, and bila print tu ada yang lari-lari. So sebelum korang print, korang pinjamlah kawan punya laptop untuk sekejap, untuk sejam macam tu, and then edit balik kerja khusus korang supaya teratur, tersusun. Kemudian baru print. Walaupun form 6 ni tak ada markah untuk presentation, tapi cikgu-cikgu memang suka buat presentation. Sebab syllabus form 6 sangat banyak untuk setiap subjek. Kadang presentation bukan berkumpulan, ia dilakukan secara individu. Dalam presentation tu pun cikgu still tengok cara korang bercakap. Korang mesti guna ayat yang formal, korang mesti tahu, meyakinkan cikgu supaya cikgu tak rasa bosan dalam presentation tersebut, supaya kawan-kawan tak rasa bosan. And other than that, korang also kena explain apa yang korang present. It's not just reading. At least for cikgu-cikgu aku, diorang memang didik kami macam tu. I didn't say that STPM easy. It's never easy. Sebab semua, even diploma, even kau ambil degree, memang akan susah. The older you get, the harder life will get. Pemakaian budak form 6. Okay, aku rasa ramai dah tahu yang form 6 ni tak perlu pakai baju sekolah dah. Dah lama dah pun tak payah pakai baju sekolah. Orang still ada attire protokol pemakaian. Sama juga dengan institusi lain. Sama ada dekat U, college, aku rasa memang ada protokol pemakaian. Means korang tak boleh pakai something yang so revealing, something yang so controversial. Masa aku jadi junior, kita orang memang kadang tak boleh pakai seluar slack, sebab cikgu tak suka tengok perempuan pakai seluar slack. And then kita orang tak boleh pakai makeup, even though time form 6 memang boleh pakai makeup sikit-sikit.
foundation ataupun sedikit lip matte. Bila aku tengok junior aku tengok even selepas pandemik ni, cikgu-cikgu memang tak tegaskan undang-undang yang diorang buat sebelum ni. So aku tengok ada je ramai yang pakai style tudung ala-ala Insta famous, and then ada yang pakai mascara, eyelash perm, memang melentik lah bulu mata dorang. I mean, they look pretty. Masalahnya masa aku jadi junior, I look terrible. What the fuck? So, terasa jealous lah sedikit. Seperti yang aku cakap, Form 6 ni utamakan formality. Tapi tak bermaknanya kita orang pakai baju nerd. Sebab hari korporat ni pun ada dekat U lain. Aku pernah nampak U lain pakai baju korporat. It's dekat sama dengan kita orang punya baju. Hari Jumaat kita orang diwajibkan untuk pakai baju kurung bagi perempuan, and then baju Melayu bagi lelaki untuk menghormati hari Jumaat. And then bagi yang non-Muslim, dorang boleh pakai baju tradisi dorang. Hari Rabu kita orang patutnya memang pakai baju core curriculum, and then kita orang ada baju PTE sendiri. Selain daripada hari-hari tersebut, kita orang pakai baju smart casual. I must say, if MPM is a person, I don't think MPM is a very friendly person, because memang kita orang panggil cikgu, kita orang cikgu. So tapi ada cikgu yang prefer untuk dipanggil madam atau sir, and mostly cikgu muat lah. So aku rasa benda tu just panggilan. It just panggilan. It doesn't show maturity level. Whether kau panggil pengajar kau teacher ke, madam ke, professor ke, melambangkan kematangan dan kepandaian seseorang. Even dekat Form 6 memang ada cikgu yang dah ambil PhD, memang ada cikgu yang dah ada title doktor. Tapi kita orang still panggil dia cikgu sebab dia comfortable nak dipanggil cikgu. So it's not a big deal, I guess. Also, topik yang kita orang belajar dekat Form 6 memang bukan topik childish. Dalam pengajian am pun kita orang kena hafal setiap program yang dilaksanakan oleh setiap Perdana Menteri. Daripada Perdana Menteri pertama sehinggalah Perdana Menteri ke-5 ke 6, iaitu Datuk Seri Najib. Topik pengajian am tak terlalu susah untuk sem 1 sebab aku dapat B dalam pengajian am, and I'm really not good at pengajian am, so B is a very okay grade for me. Sem 2 aku terpaksa repeat untuk sem 2, tapi alhamdulillah after repeat tu aku dapat B juga. And dalam semester 2 kita orang ada belajar buat graf. And untuk orang yang tak suka matematik, untuk orang yang bukan otak matematik macam it's very susah untuk buat graf. Aku gagal pun sebab aku tak reti buat graf. And aku tak dapat nak bezakan graf. Graf ni bukan graf biasa je, bukan graf yang bertingkat-tingkat tu je. Dia ada banyak jenis. And korang kena ingat setiap satu jenis graf tersebut sebab MPM is a very unpredictable because there's no pattern. Masa SPM, korang boleh target apa yang soalan akan masuk tahun depan. Tapi bagi pengajian am, memang susah untuk target. Cikgu pun cakap, jangan target soalan. Tak rasa subjek pengajian am ni ditakdirkan untuk orang yang student yang kebudakan, student yang still ada mentaliti sekolah menengah. Sebab soalan-soalan dia sangat mencabar minda. And pengajian am is not about creativity ataupun tanya pasal pendapat korang, tapi lebih kepada fakta. And korang punya keupayaan untuk analisis graf ataupun analisis
kemungkinan sesuatu perkara berlaku. Kita orang juga ada belajar tentang mahkamah, tentang how the mahkamah berfungsi, and then kita orang juga ada belajar tentang asas kepada sebuah negara. So it's not a small topic. It is not topik yang tak serius. So topik-topik semua tu memang mematangkan kita orang. And then dalam pengajian juga ada esei. So kalau korang ambil sains sosial, memang akan spend banyak kertas dan banyak pen sebab banyak menulis. Sejarah memang entirely essay. Tak ada jawapan, tak ada soalan bulat-bulat ataupun soalan struktur. So sekali lagi aku tekankan bahawa setiap institusi, setiap jalan yang kita pilih ada kelebihan dan kekurangan. Setiap pilihan kau mesti kau kena struggle. Whether kau pergi U, whether kau pergi Form 6 ataupun matrikulasi, memang akan struggle, memang akan stress. Tentang, aku tak nak cakap lebih-lebih tentang diploma because I do not experience apa yang student diploma alami. Tapi aku dah experience apa yang student Form 6 alami. So bagi student Form 6, kita orang memang offended by that video because that video is not just stereotyping Form 6 tapi merendah-rendahkan Form 6. Sedangkan dia tak tahu apa-apa tentang Form 6. Dia tak alami apa yang apa student Form 6 alami. The main reason kita masuk Form 6 ataupun matrikulasi adalah untuk meneruskan perjalanan kita ke arah universiti untuk ambil degree. So itu sahaja aku punya kata-kata mengenai Form 6, and I don't think I will make another video about Form 6. I do not know. So aku harap video ni bantu korang. So yeah, subscribe to my channel.